Maknanya pejuang-pejuang Islam ni, siapa-siapa yang berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat apa dia? Rezeki dia min haitsu la yahtasib. Rezeki dia yang tak dijangka-jangka dalam hidup dia, dan dia akan dihindarkan daripada pertanyaan malaikat, yakni malaikat munkar dan nakir. Bila dia mati, masuk dalam kubur, kerana dia membawa Islam ini, lalu dia tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Itu di antara orang yang kelebihan bagi orang yang hidup berjuang Islam. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, saya dah sebut pada penonton hidup kita orang mukmin kan, kita perlu letak 5 perkara ni yang dalam hidup kita. Allahu ghayatuna. Allah menjadi matlamat dalam hidup kita. Segala benda yang kita buat, letakkan Allah matlamat dalam hidup. Kemudian wa rasulu zaimuna. Rasul menjadi pemimpin pada kita. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, malam ini sampailah pada kita pada tajuk yang sering kali ditanya dan sering kali di kalangan kita tertanya-tanya. Bagaimana untuk kita melepaskan diri kita daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Dan pada malam ini merupakan kita bercerita tentang mengenai mereka-mereka yang terlepas daripada sesi soal jawab dalam kubur. Apabila kita masuk dalam kubur, di sana ada mereka yang Allah jadikan padanya dengan fitnah kubur, dan ada orang yang terlepas daripada fitnah kubur. Inilah yang sering kali kita baca dalam doa kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni tidak disoal di dalam kubur. Bila kita masuk saja dalam kubur, maka banyak sesi soal jawab yang akan terjadi pada setiap di kalangan mereka ini sendiri. Jadi bagaimana untuk kita nak terlepas daripada yang disebut dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat-malaikat dalam kubur ini? Kita akan bicarakan satu persatu pada malam ini dengan keadaan mudah-mudahan kita selamat daripada keadaan yang terjadi kepada mereka yang dalam keadaan yang bila masuk saja dalam kubur, ramai di kalangan kita terkena ujian ini. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, hari ini kita sebut tentang dalam kitab Ar-Ruh karangan Abu Al-Qasim As-Sa'idi mengatakan, dalam hadis-hadis sahih disebut bahawa sebahagian orang yang sudah meninggal tidak dapat melarikan diri daripada cubaan fitnah kubur. Yang ini disebut, apabila seorang tersebut dia meninggal dunia, maka di antara perkara yang terjadi padanya ialah yang disebut dengan fitnah kubur. Tidak juga didatangi oleh 2 malaikat ataupun datang malaikat munkar dan nakir pada dia, yang disebabkan oleh 3 keadaan yang berlaku pada seorang ini. 3 perkara ni yang menyebabkan dia tersamat daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir padanya. Yang pertama, kerana apa dia? Kerana amalan dia. Kerana amalan yang dilakukan sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Kemudian yang kedua, kerana musibah yang menyebabkan kematian padanya.
Saat mana dia mati itu, dia diuji dengan ujian musibah. Dan yang ketiga, disebabkan zaman ataupun masa, keadaan yang menyebabkan demikian. Yang ni yang menyebabkan orang tu tersamak daripada pertanyaan dalam kubur ini. Tuan-tuan, kita dah bicarakan tentang mengenai bila kita dekat nak mati macam mana. Kemudian bila kita dalam keadaan kita sakarat macam mana pada diri kita. Kemudian bagaimana keadaan untuk kita nak lepaskan diri kita daripada saat yang kita getir pada diri kita, roh kita keluar daripada jasad kita bagaimana. Sampailah kita masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, bagaimana untuk kita nak suruh diri kita ni selamat daripada sesi soal jawab ataupun ditanya di dalam kubur ini. Katanya tuan kitab kita disebut antara tiga sebab utama yang menyebabkan seorang tersebut terselamat. Yang pertama, kerana amal. Bila kita masuk dalam kubur, tiba-tiba dalam keadaan amalan kita ni menyelamatkan kita. InsyaAllah kita akan sebut satu-satu nanti. Yang kedua, kerana musibah yang kita kena menyebabkan berlakunya kematian pada kita. Ini pun satu perkara juga yang terjadi pada seorang, ataupun kerana masa yang menyebabkan kematian yang terjadi padanya. Daripada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Rashid ibn Sa'ad menuturkan bahawa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa seluruh orang yang beriman diuji di kubur? Ya Rasulullah, mengapa seorang itu diuji di dalam kubur nanti ya Rasulullah? Kecuali yang kami dapati orang yang terselamat daripada kena ujian dalam kubur ini, yang pertama siapa? Yang dia tak kena soal dalam kubur ni, iaitu orang yang mati syahid saja yang selamat." Mula didedahkan, siapa yang boleh selamat daripada pertanyaan malaikat munkar dan nakir pada seorang ni? Lalu dia sebutnya orang mati syahid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kenapa orang sahabat-sahabat tanya, kenapa orang lain kena ujian di dalam kubur kecuali orang mati syahid tak kena ujian ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, cukuplah tusukan pedang kepada kepalanya sebagai satu ujian yang dialami dalam hidup dia, menjadikan seluruh berat bebanan itu dia telah menyebabkan Allah ringankan dia di dalam kubur. Tidak ada pertanyaan untuk malaikat yang bertanya padanya dalam kubur. Itu sebab dipanggil demikian. Bila sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa orang dalam kubur ni kena tanya semua kecuali orang mati syahid ya Rasulullah?" Rasulullah kata, cukuplah kerana sekali libasan pedang itu yang memutus dan memenggalkan kepala dia, ataupun peluru yang menembusi jasad dia yang menyebabkan gugur dia ni, menjadikan itu ujian dalam hidup dia. Dia mengorbankan segalanya itu untuk dia tidak ada pertanyaan dalam kubur nanti. Siapa orang yang macam ni? Orang yang berjuang di jalan Allah. Maksudnya orang yang hidup dia mempertahankan Islam sampai peringkat dia gugur di jalan Allah. Ni keuntungan dan kelebihan bagi orang yang hidup dalam keadaan menegakkan kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ni. Ini orang-orang yang, kalau kita tengok orang yang di Palestin, orang di bumi Syria yang dia berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Orang-orang yang demikian, dan mereka-mereka yang gugur di jalan Allah. Mereka-mereka yang mempertahankan Islam, bawa Islam, memikul Islam, sehingga kan mata pedang itu menjadi ujian yang besar dalam hidupnya. Ini di antara perkara yang perlu kita fahamlah dalam hidup kita nya. Kerana apa dia? Kemuliaan hidup kita ni bila kita memikul Islam. Yang sering kali saya sebut, di mana-mana saja pun, hidup kita ni benda yang perlu kita faham pada diri kita ni ialah kita memikul Islam di belakang kita ni. Islam ni jangan sekali-kali kita ni tanggal daripada jasad kita. Bahkan setiap di kalangan kita, apa benda saja yang kita buat, kita kena letak bahawa Islam jadi keutamaan dalam kehidupan kita. Yang ni yang menyebabkan kitanya membawa mesej Islam. Kita sentiasa bertahan dengan Islam. Apa sahaja ujian yang berlaku dalam hidup kita, kita sebut Islam menjadi keagungan dalam kehidupan kita untuk kita bawa dalam tubuh badan kita, sehingga orang bunuh kita kerana mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok di bumi-bumi barat, misal contohnya Islamfobia yang berlaku di kalangan mereka. Ada perempuan-perempuan Islam yang dia pakaikan tudung, kemudian dibunuh sampai tahap kerana dia mempertahankan Islam pada tubuh badan dia. Dia dianggap mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di kalangan kita yang dia berjuang di jalan Allah, macam di bumi Palestin.
Ni contoh yang jelas sangatlah. Sampai peringkat mereka yang mempertahankan negara dan mempertahankan agama mereka ini, sehingga kan mereka dibunuh oleh Yahudi laknatullah itu. Bila dibunuh oleh puak Yahudi yang ada sekarang ini, bila dibunuh saja demikian, lalu dia gugur, maka cukuplah dengan pembunuhan itu menjadi satu ujian yang berat dalam hidup seorang. Sehingga kan Rasulullah kata, bila dia masuk dalam kubur, lalu malaikat dijadikan oleh Allah kepadanya dalam keadaan yang dia tidak ada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan tidak ada soalan-soalan yang lain, kerana beban beratnya Islam yang bawa itu sampai dia gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab yang pertama lah. Rasulullah juga pernah bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Ayyub, barang siapa yang bertemu dengan musuh, bila kamu bertemu dengan musuh, fasbutu, hendaklah kamu sabar hingga terbunuh ataupun dikalahkan. Dalam hidup kita ni, bila kita hidup di atas muka bumi ni, kita bawa Islam. Tiba-tiba satu hari kita bertembung dengan orang yang benci terhadap Islam, tak suka dengan Islam. Rasulullah ajar apa dia? Bila kamu berjumpa dengan musuh, hendaklah kamu sabar. Sabar dengan cacian, makian musuh. Musuh ni dia akan caci maki kamu, gertak kamu, macam-macam gaya musuh akan lakukan pada kamu. Maka kamu diajar supaya apa dia? Sabar. Sabar dengan ujian ini. Bukan sekadar itu. Rasulullah SAW sebut, bahkan kalaulah sekiranya kamu bertembung tu dalam bidang apa saja pun pada kamu, satu hari kamu kalah. Sehingga kan kamu kalah. Sabar hingga kamu kalah. Dan tidak akan diuji di dalam kuburnya. Suatu hari kamu gugur, mati. Bila kamu masuk dalam kubur, kamu tidak akan ditanya oleh malaikat di dalam kubur. Kerana apa dia? Kerana kamu hidup, mati, kamu mempertahankan Islam. Allahu Akbar. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga At-Tabrani. Disebut demikian. Sementara daripada Salman juga dituturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah SAW pernah sebut, jihad satu hari, satu malam itu lebih baik daripada puasa dan bangun malam satu bulan penuh. Kamu berjuang di jalan Allah satu hari, satu malam, lebih bernilai di sisi Allah pahala kamu daripada apa dia? Kamu puasa sebulan penuh dalam hidup kamu. Kemudian jika seorang yang melakukannya, sehingga kan orang yang menggerakkan di jalan Allah ni meninggal dunia, mempertahankan agama Allah, amal yang dikerjakan akan terus berkembang. Amalan dia tu terus akan dikembangkan, pahala-pahala dia, rezekinya terus mengalir, dan dia akan dihindarkan daripada dua malaikat, yakni munkar dan nakir. Maknanya pejuang-pejuang Islam ni, siapa-siapa yang berjuang mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat apa dia? Rezeki dia min haitsu la yahtasib. Rezeki dia yang tak dijangka-jangka dalam hidup dia, dan dia akan dihindarkan daripada pertanyaan malaikat, yakni malaikat munkar dan nakir. Bila dia mati, masuk dalam kubur, kerana dia membawa Islam ini, lalu dia tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuknya. Itu di antara orang yang kelebihan bagi orang yang hidup berjuang Islam. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, saya dah sebut pada penonton hidup kita orang mukmin kan, kita perlu letak 5 perkara ni yang dalam hidup kita. Allahu ghayatuna. Allah menjadi matlamat dalam hidup kita. Segala benda yang kita buat, letakkan Allah matlamat dalam hidup. Kemudian wa rasulu za'imuna. Rasul menjadi pemimpin pada kita. Pemimpin ikutan dalam hidup kita, tak boleh lari daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang lain ceritalah bagusnya kalmak. Orang lain sebut, bacalah wahai anak muda buku-buku orang komunis ini. Katanya ada orang yang tulis dalam tweet mereka sebut, dia ajar supaya anak-anak muda baca buku-buku mereka ni. Tak perlu kita sebut. Yang perlu dibaca apa dia? Baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni wa rasulu za'imuna. Pemimpin kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi Muhammad menjadi perkara yang penting dalam hidup seorang mukmin. 2. Yang ketiga, dalam hidup kita ni apa dia? Wal Qur'anu dusturuna. Quran ini menjadi perlembagaan dalam hidup. Dalam hidup kita ni, segala benda yang kita buat rujuk ada Al-Quran. Wal Qur'anu dusturuna. Yang keempat, kemudian dalam hidup kita, wal jihadu sabiluna. Jihad di jalan Allah merupakan jalan hidup kita. Berjuang di jalan Allah. Hidup menjadi seorang pejuang Islam. Maknanya, hidup kita ni bawa je Islam. Ke mana-mana pun bawa Islam. Kita ni menjadi apa dia? Menjadi mata rantai kepada
kerja-kerja Islam dalam hidup kita. Segala benda yang kita buat semua dengan ajaran Islam. Biar orang tengok ni, pada diri kita ni, kita sedang menjadi da'i ilallah. Pendakwah di jalan Allah. Pendakwah di jalan Allah ni apa dia? Dia akan berjuang, wal jihad. Dia akan melalui ranjau-ranjau dalam jihad dia, dalam dakwah dia. Kena gam, kena apa dia? Kena marah, kena pulau, kena halau. Itu satu sunnah yang dilalui dalam perjalanan dakwah yang dilalui oleh Nabi. Wal jihadu sabiluna. Jihad ini jalan kami. Kemudian yang akhir sekali, wasyahidu amanina. Mati syahid ni menjadi cita-cita bagi setiap orang mukmin. Orang mukmin hidup dia sentiasa bercita-cita untuk gugur di jalan Allah. Dalam hidup dia. Kalau ni yang disebut dalam Al-Quran Karim, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di kalangan mereka yang sudah gugur di jalan Allah. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan mereka yang sedang menunggu-nunggu untuk saat gugur di jalan Allah. Wa ma baddalu tabdila. Mereka sekali-kali tidak tukar ganti janji mereka di jalan Allah. Maknanya mereka boleh istiqamah dalam hidup mereka mempertahankan agama Allah. Dalam hidup kita ni, jangan kita jadi sekejap begitu, sekejap begini. Jangan. Hidup orang mukmin ni, hidup yang dia yakin bahawa Islam ni dalam keadaan ujian macam mana sekalipun, dia tidak lari daripada ujian-ujian yang dilalui dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kerja-kerja agama ni, dia tak semudah yang kita sangka, tidak. Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Allah ajar pada kita, kalaulah perkara yang kamu bawa ni Muhammad qariban, perjalanan yang dekat, wa safaran qasidan, perjalanan yang ringkas, lattaba'uk, ramai orang akan menjadi follower kamu. Ramai orang akan ikut kamu. Walakin ba'udat alaihim asy-syuqqah. Tapi kamu kena faham, kerja-kerja Islam ni kerja yang jauh dan memerlukan melalui ranjau-ranjau yang pahit yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita. Para penonton, sahabat-sahabat sekalian, zaman kita ni bukan zaman sebagai zaman-zaman sebelum daripada. Zaman-zaman sebelum daripada ni, mereka terlalu sukar dan menjadi payah. Alhamdulillah kita, orang yang bawa Islam di kalangan kita, zaman kita ni, zaman yang dihampar dengan permaidani yang indah. Berbeza dengan zaman sebelum daripada kita. Mereka melalui dengan duri-duri, ranjau-ranjau dalam nak menyebarkan Islam, yang menyebabkan akhirnya gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak pelik, zaman kita pun demikian. Zaman kita ni, kalau sekiranya kita ni tak jaga dalam hidup kita ni, kalau kita ni hidup semata-mata nak jaga hati perut orang-orang yang bukan Islam ni dalam hidup kita, nescaya kita akan gugur bersama dengan mereka. Tetapi Islam diajar dalam hidup kita ni, bila kamu bawa Islam, kamu kena tahu, kamu kena jauh daripada mereka dan kamu akan berhadapan dengan musuh-musuh, sehingga kan kamu dipanggil menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kamu membawa Islam di tubuh badan kamu, sehingga kan jari-jari kamu di hujung perjalanan hidup kamu tertegak dalam keadaan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipuncakan dengan apa? Dipuncakan keyakinan hidup dia hanyalah hidup mati untuk Islam dalam hidup demikian. Beza para sekalian, orang yang hidup mati untuk perut dia. Ada orang yang hidup mati dia untuk keluarga dia. Hidup mati dia untuk dia nak mempertahankan yang disebut dengan jawatan dia. Kita tidak. Kita orang yang hidup dan mati kita hanyalah untuk Allah dalam kehidupan kita. Ini yang menyebabkan kita memerlukan perjuangan dalam hidup kita, memerlukan kesungguhan yang menyebabkan kita gugur syahid. Dan bila kita masuk dalam kubur, tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Yang inilah yang menyebabkan kita akan dapati mereka berebut-rebut untuk mati gugur di jalan Allah. Menangis Khalid Al-Walid bila saat mana dia hampir menghampiri kematian di usia 55 tahun tu, Khalid Al-Walid ni menangis teresa-esa. Kenapalah aku tidak gugur syahid sebagaimana orang lain yang berjaya untuk gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara daripada Salman juga dituturkan bahawa Rasulullah pernah bersabda, jihad satu hari satu malam tu, kalau kamu berada di medan juang satu hari satu malam tu, lebih baik daripada puasa kamu dan bangun malam kamu selama 1 bulan. Bangun malam tu susah lah, nak bangun malam. Puasa ni pun susah dalam 1 bulan pada yang kita lalui. Jika
orang yang melakukan berjihad di jalan Allah ini meninggal, amal yang dikerjakan akan terus berkembang. Pahala-pahala dia akan terus berkembang walaupun dia telah gugur, dan rezekinya terus mengalir, dan dia akan dihindarkan daripada dua malaikat, iaitu malaikat Munkar dan Nakir bila dia berada di dalam kubur. Dari Fadalah bin Ubaid juga dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mayat itu dihentikan amalnya kecuali orang-orang yang meninggal kerana berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Amalnya akan terus berkembang sampai hari kiamat, dan dia diamankan daripada fitnah kubur. Kita pernah dengar kan, di antara amalan kita ni terputus. Bila terputus? Bila kita mati. Ada orang yang amalan dia tak terputus walaupun dia sudah mati. Siapa dia? Di antaranya orang mati syahid. Orang mati syahid, walaupun dia sudah gugur syahid dalam hidup dia, walaupun dia sudah menghadap depan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dia, pahala-pahala amalan-amalan dia terus berkembang dan berkembang. Ni kelebihan. Kalau ada orang sebut, bila anak Adam ni mati, terputus amalan dia. Kita jawab, ya, terputus amalan. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid, amalan dia terus hidup. Katakanlah di waktu mana dia hidup atas dunia, dia baca Quran, amalan bacaan Quran dia terus berterusan hidup. Katakanlah dia di atas dunia ni rajin bersedekah, waktu mana dia atas dunia rajin bersedekah, dia dah mati dah, sedekah dia terus akan hidup, amalan dia terus hidup lagi walaupun dia sudah gugur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila dimasuk dalam kubur, dia tidak ada pertanyaan dan tidak disoal di dalam kubur. Tiada fitnah kubur untuk orang yang gugur syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu riwayat Abu Daud digunakan lafaz diamankan daripada para penguji kubur. Maksudnya tidak ditanya di dalam kubur bila dimasuk dalam kubur nanti. Kemudian diriwayatkan dengan sanad yang sahih daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal kerana berjihad di jalan Allah, siapa-siapa yang gugur di jalan Allah kerana berjuang di jalan Allah, Allah akan mengalirkan amal soleh yang pernah dikerjakan. Segala amal soleh dia yang dia kerja atas dunia, dia jumpa dengan orang, dia senyum, amal soleh tu akan hidup lagi. Kemudian dia apa dia? Di atas dunia ni dia bantu rumah jiran tetangga dia. Walaupun dia sudah masuk dalam kubur, amal soleh tu terus hidup. Amal soleh dia tu terus hidup. Kemudian orang yang dalam hidup dia ni apa dia? Dia bantu orang tu, dia bantu orang ni, ataupun dia bangun tahajud malam, ataupun apa saja amal soleh yang dia buat sebelum daripada dia gugur syahid, akan terus dihidupkan. Kemudian dialirkan juga rezekinya. Maksudnya, bila masuk dalam kubur, rezeki dia tu sentiasa berkembang dan berkembang. Kenderaan-kenderaan dia, pakaian-pakaian dia, rumah-rumah dia, pasangan hidup dia, semuanya ditambah untuk dia, diamankan dirinya daripada penguji kubur, dan akan dibangkitkan oleh Allah dengan penuh rasa keamanan daripada ketakutan waktu mana bangkit di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Orang yang gugur syahid. Dan kita kena sebut yang ni. Kena sebut ada anak-anak kita. Kelebihan orang gugur syahid. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada orang yang gugur syahid ni kelebihan-kelebihan yang berterusan untuk mereka yang demikian. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan hadis di atas dan hadis sebelumnya khusus berkaitan dengan kematian kerana berjihad di jalan Allah. Ini nak sebut demikian kelebihan. Uqbah Ibn Amir juga meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap mayat itu dihentikan amalnya. Seorang yang mati, terhenti amalan dia. Bila kita ni mati, terhenti amalan kita. Kecuali orang yang meninggal kerana berjihad di jalan Allah Ta'ala. Kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid, amalan dia sepanjang dia hidup atas dunia ni, terus hidup, berjalan sebagaimana biasa. Dia biasa dengan kuliah, walaupun dia dah gugur syahid, berada dalam kubur dah, pahala dia dengan kuliah ni berterusan sampai pada dia. Katakanlah dia ni dah meninggal dunia, tapi sepanjang dia hidup malam-malam Jumaat, dia sentiasa baca Quran. Bila dia baca Quran tersebut, maka dia masuk dalam kubur. Bila dia masuk dalam kubur, pahala baca Quran tu dapat untuk dia. Katakanlah sebelum daripada dia meninggal dunia ni, dia atas dunia dia rajin untuk dia pergi melaksanakan ibadah umrah. Dia rajin untuk dia melaksanakan ibadah haji. Dia masuk dalam kubur. Kerana gugur syahid ni, dia sentiasa pahala haji umrah tu berterusan
untuk dapat pada dia. Apa saja amalan yang dia buat itu akan berterusan ganjaran ini, tak terhenti untuknya, kecuali orang yang meninggal. Disebut demikian. Rasulullah sebut mayat itu dihentikan amalnya, kecuali orang meninggal kerana berjihad di jalan Allah. Amalnya akan terus dialirkan hingga Allah membangkitkannya dan diamankan daripada dua penguji kubur, iaitu malaikat Munkar dan Nakir untuknya. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang yang kalau ditanya pada kita siapa yang tidak disoal dalam kubur, yang pertama orang mati syahid. Orang mati syahid tidak akan tanya dalam kubur ini sendiri. Kemudian daripada Umamah menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bagi siapa saja yang berjihad di jalan Allah, Allah akan mengamankan daripada fitnah kubur. Allah jadikan demikian. Siapa yang hidup berjuang membawa Islam ini, dia hidup, Allah menawarkan pada dia, kamu korbankan masa kamu, tenaga kamu, jiwa kamu hanya kerana Islam, nak sebarkan Islam. Kemudian kamu dibunuh kerana kamu menyebarkan Islam. Kamu gugur syahid mempertahankan Islam. Lalu di saat tersebut kamu masuk dalam kubur, tiada yang disebut dengan fitnah kubur pada diri dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri disebut bahawa Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang meninggal kerana berjihad, dia akan diselamatkan daripada fitnah kubur dan dialirkan baginya rezeki. Allahu Akbar. Siapa yang berjuang di jalan Allah, dia gugur syahid, kemudian dia berjuang di jalan Allah, kemudian dia gugur dalam mempertahankan Islam, dialirkan rezeki ini dan berterusan untuk dia dalam kubur. Walaupun dia sudah berada dalam kubur, rezeki dia itu akan sampai pada dia. Rezeki apa? Rezeki makanan, rezeki minuman, rezeki pakaian, rezeki kekeluargaan, rezeki yang lebih hebat daripada dunia ini dia akan dapat di dalam kubur waktu mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita abnaul harakah, anak-anak yang berada dalam harakah Islamiah. Orang ni panggil demikian. Kita ni, biar kita ni di antara orang yang penggerak kerja-kerja agama. Ni kerja-kerja agama ni sentiasa sebut tentang Islam, ajar pada masyarakat tentang Islam, bagi tahu pada masyarakat tentang ajaran agama, sehingga kan bila kita gugur syahid, gugur satu hari dalam hidup kita ni, gugur syahid kita yang mempertahankan Islam, orang bunuh ataupun kita terbunuh kerana menggerakkan jalan agama ini, maka masuk dalam kubur, maka kitanya dapat rezeki-rezeki yang jauh lebih banyak di dunia ini dibandingkan kita berada di dunia ini. Allah tambahkan berterusan dalam kubur, yang lebih hebat lagi apa dia? Amalan-amalan kitanya terus disalirkan pada kita walaupun kita dah dalam kubur. Kemudian dalam kubur tiada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir untuknya. Tiga benda ni akan terjadi pada orang yang hidup dalam menggerakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bergerak agama, orang kita tanya, Ustaz, nak menggerakkan agama ni macam mana? Banyak cara lah dalam hidup kita. Ikat diri kita dengan jemaah Islam. Jangan lari daripada jemaah Islam dalam hidup kita. Jangan, bahasa yang mudah, jangan kerap lompat parti. Tu senang cerita. Jangan hidup kita ni dalam keadaan yang kita ni jauh daripada pemimpin-pemimpin yang membawa ummah ini menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja kita dah, tanggungjawab kita dah menegak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak nak membawa Islam ni, yastabdil qauman ghairakum. Allah gantikan kaum yang lain yang nak menggerakkan agama ini sendiri. Kalau kita kata Ustaz, saya tak nak, Ustaz, saya tak nak duduk berpihak sebelah sini, tak nak berpihak sebelah sana. Saya nak jadi DAP, Ustaz. DAP duduk atas pagar, dia panggil demikian. Saya duduk atas pagar, saya nak duduk tengah-tengah. Tak lama orang demikian. Orang yang hidup dalam keadaan yang tidak mengikat diri dengan jemaah Islam. Perlu dalam hidup kita ni bersama dengan jemaah dengan tujuan apa dia? Memikul Islam. Cari jemaah-jemaah yang bawa Islam dalam hidup kita. Jangan kita biarkan diri kita ni dalam keadaan yang terkontang-kanting. Nak jaga selebriti konon, nak jaga diri kita ni konon, nak jaga perut kita ni konon, nak jaga yang disebut dengan nama kita konon, yang menyebabkan akhirnya Islam tergadai dan Islam hilang maruah kerana kita sibuk nak jaga air muka kita tak jaga air muka Islam. Yang ni bahaya dalam hidup kita. Yang faham, yang tak faham buat faham senang. Dalam Jami' Al-Kabir sebagaimana dituturkan oleh Salman, juga disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, jihad satu hari di jalan Allah sama seperti puasa dan bangun malam 1 bulan penuh. Siapa-siapa yang boleh berjuang di jalan Allah selama 1 hari 1 malam,
sama dengan lebih kurang sebulan kamu berpuasa, sebulan kamu bangun tahajud malam. Siapa saja yang meninggal kerana berjuang di jalan Allah, nescaya pahala amal yang pernah dikerjakan dahulu akan terus mengalir. Dia akan diamankan daripada penguji kubur dan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Ini kelebihan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan daripada Ibnu Mas'ud dituturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa saja yang suatu hari berjihad di jalan Allah, jihadnya itu seperti puasa dan bangun malam selama 1 bulan. Kelebihan orang yang berjuang di jalan Allah, dia akan diselamatkan daripada penguji kubur dan dialirkan pahala amalnya sehingga hari kiamat kelak. Zaman-zaman sebelum daripada kita kan, Tok Janggut, Allah yarham Tok Bahaman, Allah yarham Tok Naning, ramai lagi orang-orang yang Allah jadikan pada dia berjuang mempertahankan Islam sampai dihalau penjajah yang masuk dalam negara kita semata-mata nak tegakkan Islam di atas muka bumi ni. Sehingga kan lari lintang pukang musuh-musuh Islam. Gugur syahid Tok Janggut, gugur syahid Mak Kilau, gugur syahid orang Tok Bahaman dan sebagainya. Orang-orang yang demikian ni bila dia masuk dalam kubur, rezeki dia akan terus mengalir. Kemudian dalam kubur tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk dia. Kemudian bila bangkit di akhirat, lalu dijadikan dia di kalangan para syuhada yang bergerak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab yang pertama, sebab yang menyebabkan orang tersebut terlepas daripada yang dinamakan dengan ditanya di dalam kubur. Sebab yang kedua, insya-Allah kita sambung malam besok pula insya-Allah. Mudah-mudahan sebab yang kedua ni di kalangan kita dapat manfaat dan kita akan terus nak tahu sebab apa yang kita boleh terselamat. Kenapa kita boleh terselamat ni insya-Allah. Kita sebut satu-satu dulu. Mudah-mudahan malam-malam yang kita lalui pada saat-saat terakhir dalam bulan Ramadan ditambah pula dengan PKP kita yang bertambah ini, kita akan sebut dan kita akan bagi tahu sehinggalah kita dapat nikmat-nikmat yang bila kita masuk dalam kubur nanti, nikmat-nikmat ini berterusan dalam hidup kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik pada malam yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang soleh. Tuan-tuan, saya sedang membangunkan lagi ma'at tahfiz. Di belakang saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang memerlukan dana-dana yang kalau tuan-tuan fikir 10 akhir Ramadan ni masa yang sesuai untuk nak keluarkan zakat, nak infak dan sebagainya, tuan-tuan terus ke nombor akaun Matan Center yang ada tersebut, tuan-tuan bankkan di situ, kemudian maklumkan pada kami di nombor talian yang kita maklumkan sebelum daripada ini tadi. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan yang terusan untuk kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menghampiri penghujung Ramadan ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah, apalah kiranya kami ini, dosa-dosa yang kami lakukan ini diampunkan oleh kamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah, agar kamu memandang kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Sejijik mana pun kami ini ya Allah, sekejam mana pun yang kami lalui perjalanan hidup ini ya Allah, sejahat mana pun kehidupan kami yang pernah kami lalui ini ya Allah, sebanyak mana pun ujian-ujian yang kami lalui dalam hidup ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghith. Ya akramal akramin, birahmatika nastaghith. Ya Allah, kami pohon kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat nanti ya Allah. Kamu pilihlah kami ya Allah di antara hamba-hamba kamu yang selayaknya untuk dimasukkan ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah. Kamu rahmatilah setiap para dermawan yang telah membantu kami untuk menegakkan agama kami ini ya Allah. Kamu jadikanlah rezeki mereka bertambah ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada azab kubur nanti ya Allah. Selamatkanlah perjalanan hidup mereka di dunia maupun di akhirat nanti ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.